الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, persediaan yang perlu kita buat sebelum daripada kita menunaikan ibadah solat. Antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sebelum daripada kita solat ada beberapa persiapan yang perlu. Antara persiapan yang Nabi anjurkan kepada kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutrah fakana bainahu wa bainal jidar thalathata arza' wa baina mawdi'i sujuri wal jidar min mar'asyah. Antara persiapan yang Nabi anjur kepada kita, Nabi setiap kali Nabi nak solat, pasti di hadapan Nabi SAW ada dinding, ataupun di hadapan Nabi SAW ada tiang. Ni yang kita panggil sutra, kita alih bahasa kepada bahasa Melayu, kita panggil pendinding. Sampaikan diceritakan kepada kita dalam hadis, kalau Nabi bermusafir, Nabi solat di tengah padang pasir dan sebagainya, Nabi akan ambil tombak Nabi akan pacakkan di hadapan Nabi, dan Nabi akan solat di belakang tombak tersebut. Ni apa yang kita namakan sutra, kita namakan pendinding. Ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh faham, bila kita solat dengan imam menjadi imam, dan kita sebagai makmum, pendiri bagi imam mewakili semua makmum. Jadi makmum bila solat tak payah ada dinding penghadang depan dia. Tapi kalau kita solat berseorangan, sama ada solat di masjid, di surau atau di rumah, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, maka adalah sunnah Nabi SAW kita solat dalam keadaan kita rapatkan diri kita di dinding. Maka Nabi SAW akan berdiri dalam keadaan, katalah di dinding, Nabi akan berdiri di sini dalam keadaan di antara dinding dan juga Nabi SAW lebih kurang 3 hasta. Bila Nabi sujud sahaja, tempat dinding dan kepala Nabi SAW lebih kurang sejengkal. Ni kalau kita nak solat bersendirian, solat di rumah, di masjid, sama ada kita masuk dah selesai solat fardu, kita baru nak solat fardu, kita terlewat, ataupun kita nak solat sunat dan sebagainya, ni yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi kita akan bagi tahu sebab apa. Ataupun macam di surau kita dan sebagainya, bukan ada dinding, tiang pun tak ada, betul tak? Jadi tuan-tuan, lepas daripada solat fardu tadi, kita nak solat sunat, sama ada kawan kita yang solat depan kita boleh jadi pendinding kita, atau kawan kita, sahabat kita yang sedang duduk, dia boleh menjadi pendinding bagi kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW larang kita lalu depan orang solat. Nabi larang kita lalu depan orang solat. Sampai Nabi tegaskan dalam hadis, Nabi kata, "Lau ya'lamu marru baina yaday musalli ma kana 'alaihi min al-ith, lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurru baina yaday musalli." Nabi kata, kalau kita tahu berapa besarnya dosa lalu depan orang solat, lebih baik kita tunggu, kata Nabi, 40. Nabi sebut 40. Ada ulama kata 40 tahun, 40 hari, 40 jam, 40 minit dan sebagainya. Kita tunggu sampai dia selesai solat, baru kita lalu depan dia. Sebab tu bila kita solat di depan ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan solat dalam keadaan depan tuan-tuan sekalian ada dinding dan sebagainya. Kalau tuan-tuan solat di sini, mesti tak akan ada siapa-siapa pun nak lalu depan kita, betul tak? Kalau nak lalu pun dia akan lalu di belakang kita. Ataupun tuan-tuan solat di sini ada dinding,
Di sana ada dinding dan sebagainya. Kalau orang tu nak solat, mesti dia takkan lalu depan kita. Kalau lalu juga memang dia tak berapa cerdik sangat lah. Saya tu nak solat di sini. Ni dinding. Saya solat Allahu Akbar, saya solat. Siapa pun tak mungkin lalu. Kalau nak lalu pun dia akan lalu di belakang. Sebab tu Nabi suruh kita kalau solat sunat atau solat fardu berseorang diri dan sebagainya, kalau boleh jangan solat di laluan orang. Solatlah di depan kita ada pendinding dan sebagainya. Hatta kita sebut tadi Nabi bermusafir, dalam keadaan depan Nabi tak ada dinding dan sebagainya, Nabi akan pacak satu tombok dan Nabi akan Allahu Akbar, Nabi akan solat begitu. Sebab apa? Bila ada pendinding, orang tu dia boleh lalu sama ada di depan pendinding atau lalu di belakang kita. Termasuklah kita solat di rumah dan sebagainya, pastikan kalau boleh ada pendinding dan sebagainya, ataupun kita letak sesuatu benda di hadapan kita. Dr. Wada Az-Zuhairi sebut dalam Fiqhul Islami, wa adillatu, sekurang-kurang pendinding itu ialah sebesar ibu jari dan panjang dia satu hasta. Terpulanglah letak apa depan kita, solatlah Allahu Akbar. Kerana Nabi larang kita solat di laluan orang ramai. Ataupun kalau kita pergi ke masjid yang besar lah, Putrajaya dan sebagainya, dia saf dia bukan satu dua, tapi berpuluh-puluh saf. Kita nak datang sampai ke depan, kita nak jalan. Adakah boleh? Kalau kita boleh buat, yang tu yang terbaik. Tapi kalau kita nak solat juga dalam keadaan pendinding pun tak ada, dinding pun tak ada, tiang pun tak ada, apa pun tak ada depan kita, maka kalau nak solat dalam keadaan macam tu, pastikan kita solat bukan di kawasan laluan orang ramai. Kita lalu solat bukan di kawasan orang ramai. Maksudnya, kita solat di mana contohnya? Bukan kawasan orang ramai. Katalah tak ada dinding dan sebagainya, kita solat di saf sana. Maka kita dibenarkan kita solat. Tapi yang baik ada dinding. Tapi kalau tak ada dinding dan sebagainya, nak solat juga pastikan bukan laluan orang ramai. Dan kita, Nabi SAW larang kita lalu depan orang solat. Sebab tu bila dia ada pendinding dan sebagainya, kita tak boleh lalu depan dia. Kita kena lalu di belakang dia. Tapi kalau dia solat dalam keadaan tidak ada pendinding, macam mana keadaan kita? Contoh dia Allahu Akbar, dia solat di sini. Depan dia tak ada pendinding, tak ada tiang dan sebagainya. Macam mana keadaan kita? Sama ada kita boleh lalu di belakang dia, ataupun yang kedua, tuan-tuan kalau nak lalu, lalulah di kawasan lepas daripada kawasan sujud dia. Lepas daripada kawasan 3 hasta. Dia berdiri di sini, kawasan 3 hasta dia lebih kurang di sini tempat sujud dia. Kalau nak lalu juga, lalulah di depan kawasan lepas daripada sujud, ataupun lalulah di belakang dia. Yang Nabi tak bagi kita lalu dalam kawasan sujud dia. Kita lalu depan kawasan sujud dia. Sampai Nabi tegaskan dalam hadis kepada kita, kalaulah ada orang lalu depan kita, Nabi kata falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Tuan-tuan tengah solat, tiba-tiba Nabi kata ada orang lalu depan kawasan tuan-tuan solat. Maksud dia lalu dalam kawasan 3 hasta. Kalau lebih tak ada masalah. Yang lebih baik kita lalu belakang dia. Takut kenderaan berat terpijak. Yang sebaiknya kita lalu depan dia, yang sebaiknya kita lalu belakang dia. Kalau nak lalu juga tak ada tempat lain, kita lalu lepas daripada kawasan 3 hasta. Tapi kalau kita tengah solat, ada orang lalu dalam kawasan sujud kita, tengah solat, Nabi suruh kita falyadfa'u. Nabi suruh kita buat apa tuan-tuan? Nabi suruh kita kita tahan. Macam mana cara nak tahan? Disebutlah hadis falyadfa'u, tahan macam tu. Bukan tunjuk penembuk dah. Atau tunjuk jari pun tak. Tahan macam tu. Falyadfa'u. Dan bila kita tahan, bila ada orang nak lalu, kita tahan. Orang yang lalu ni mesti tahu dia kena lalu ke belakang atau tunggu kawan ni selesai solat.